Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Dalam perkembangan terbaru pada Rabu, angka kematian akibat kejadian rumpuhan ketika sambutan Halloween di Itaewon, Seoul meningkat kepada 156, termasuk 26 warga asing. Angka kematian dijangka meningkat berikutan 33 mangsa mengalami kecederaan serius menurut pegawai di Ibu Pejabat Pencegahan Bencana dan Keselamatan Pusat. Seramai 172 yang lain pula mengalami cedera ringan. Warga asing yang terbunuh mencecah 26, termasuk 5 dari Iran, masing-masing 4 dari China dan Rusia, 2 dari Amerika Syarikat, 2 dari Jepun, dan masing-masing seorang dari Perancis, Australia, Norway, Austria, Vietnam, Thailand, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Sri Lanka. Insiden malang itu berlaku pada Sabtu malam di kawasan berhampiran Hotel Hamilton di pusat hiburan malam yang terkenal. Menurut saksi, dianggarkan hampir 100,000 pengunjung melawat kawasan itu sempena pesta Halloween. Kebanyakan mangsa yang terlibat dalam lingkungan 20-an, kata pihak berkuasa. Pasukan penyelamat telah dikerah ke lokasi kejadian dan memberikan bantuan CPR ke atas berpuluh-puluh mangsa. Apabila orang di hadapan jatuh, mereka di belakang menghentam. Seorang saksi berusia 20-an memberitahu agensi berita Yonhap punca sebenar insiden masih belum diketahui. Insiden itu berlaku pada Sabtu malam apabila sekumpulan besar pengunjung berkumpul sempena pesta Halloween dan memenuhi lorong sempit selebar 3.2 meter di daerah Itaewon, Seoul. Rumpuhan itu disifatkan insiden terburuk di Korea Selatan sejak tragedi feri Sewol karam di perairan pantai selatan pada 2014 yang mengorbankan 304 nyawa, kebanyakannya pelajar sekolah menengah. Kejadian berlaku di sebuah lorong sempit sepanjang 40 meter yang menghubungkan restoran dengan jalan utama, dan 6 orang dewasa tidak boleh melalui kawasan itu pada masa yang sama. Siasatan sedang dijalankan untuk menentukan punca sebenar kemalangan itu. Sekurang-kurangnya 100 orang terbunuh dan 300 yang lain cedera dalam letupan membabitkan 2 kereta di luar Kementerian Pendidikan di ibu negara Somalia, Mogadishu, pada Sabtu lalu. Presidennya, Hassan Sheikh Mohamud, dalam satu kenyataan hari ini berkata rakyat negara itu dibunuh beramai-ramai. Mereka yang terbunuh termasuk ibu dengan anak dalam pelukan, bapa yang mempunyai masalah kesihatan, pelajar yang dihantar untuk belajar, ahli perniagaan yang bergelut dengan kehidupan keluarga mereka, katanya. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak letupan. Setakat ini, dari pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu, walaupun beliau menyalahkan kumpulan Al-Shabaab. Al-Shabaab bagaimanapun sering mengelak daripada mengaku bertanggungjawab atas serangan yang mengakibatkan jumlah korban yang besar. Letupan pertama berlaku di Kementerian Pendidikan berhampiran persimpangan sibuk di Mogadishu, manakala kejadian kedua ketika ambulans tiba dan orang ramai berkumpul untuk membantu mangsa. Gegaran akibat letupan menyebabkan tingkap di kawasan itu pecah dan darah membasahi jalan di luar bangunan. Mohamud berkata jumlah mangsa mungkin meningkat. Bagaimanapun, beliau sudah mengarahkan kerajaan untuk memberikan bantuan perubatan segera kepada mangsa cedera dengan sebahagiannya berada dalam keadaan serius. Angka kematian akibat jambatan pejalan kaki runtuh di Gujarat, India pada Ahad meningkat kepada sekurang-kurangnya 135 orang sehingga Selasa. Beratus-ratus pengunjung menggunakan jambatan gantung yang dibina ketika era pemerintahan British di Sungai Machu, Bandar Morbi itu sebelum ia tiba-tiba runtuh. Jambatan pejalan kaki sepanjang 232 meter, sebuah lokasi pelancongan popular, dibuka semula minggu lalu
selepas ditutup selama 7 bulan untuk pengubahsuaian, lapor media tempatan. Angka sebenar pengunjung yang berada di jambatan berkenaan ketika kejadian tidak dapat dipastikan. Ketua Menteri Gujarat Harsh Sanghvi memberitahu sekurang-kurangnya 135 korban akibat insiden berkenaan dan ramai lagi dikejarkan ke hospital. Mangsa termasuk kanak-kanak yang sedang bersiar-siar bersama keluarga. Tambah Sanghvi, pasukan penyelamat yang turut disertai pasukan tentera teruskan usaha sepanjang malam bagi mencari mangsa yang terjatuh ke dalam sungai. Jambatan itu tiba-tiba runtuh ketika kami berada di atasnya. Semua orang terjatuh, kata seorang saksi. Setakat ini berpuluh mangsa yang lain masih hilang. Seramai 14 orang cedera termasuk 3 kanak-kanak dalam insiden tembakan di kejuaraan Garfield Park, Chicago pada malam Halloween. Polis Chicago David Brown berkata terdapat 3 mangsa juwana, iaitu seorang kanak-kanak berusia 3 tahun, manakala 2 lain masing-masing berusia 11 dan berkemungkinan 13 tahun. Seorang lagi mangsa turut dilanggar sebuah kereta. Pihak Bomber Chicago berkata pihaknya menghantar sekurang-kurangnya 10 ambulans ke lokasi kejadian. Brown berkata tembakan dilepaskan sekitar 9.30 malam dan kejadian berlaku dalam sekelip mata. Namun insiden itu berjaya dirakam. Brown berkata maklumat awal menunjukkan terdapat sekurang-kurangnya 2 penembak dalam pada video berkenaan. Walaupun jumlah itu mungkin berubah, suspek dilihat melepaskan tembakan ke arah orang ramai. Mangsa kemudian dibawa ke beberapa hospital dan keadaan mereka dilaporkan antara kritikal dan tidak mengancam nyawa. Setakat ini tiada kematian dilaporkan. Motif tembakan masih belum diketahui dan tiada konflik diketahui berlaku. Polis sedang menunggu rawatan selesai diberikan sebelum menemui bual mangsa. Tiada keterangan mengenai kereta atau suspek dan tiada individu yang ditahan. Satelit pertama di dunia yang boleh dikembalikan dan boleh digunakan semula sedia untuk dilancarkan, menandakan era baharu akses kepada angkasa lepas dan graviti mikro. Menurut pembangunnya, Space Force berkata misi mereka adalah untuk menawarkan pembuatan dalam angkasa bagi bahan super yang tidak boleh dibuat di bumi dengan kelas kapal angkasa kecil baharu platform Force Star yang boleh kembali ke bumi dengan selamat untuk diperbaharui dan dilancarkan semula. Getting to space has gotten a lot cheaper. When we started Space Forge, it was about $35,000 a kilogram to get to space. It's now less than $5,000 a kilogram. But what hasn't changed in that time is the cost to design, build and qualify your satellite. Even if you're building quite a simple platform that's going to what we call low Earth orbit, so roughly the altitude of the International Space Station, it's still about $50,000 a kilogram. And that's because it has to have a lot of redundancy built in, it has to have a lot of spare parts, a lot of spare systems. But if you have the opportunity to return that satellite from space, you have the opportunity to repair it, to refurbish it, and to launch it again. Forge Star Zero, kenderaan angkasa pertama yang direka dan dibina di Wales, akan dilancarkan pada Virgin Orbit's Launcher 1 dari Spaceport Cornwall bulan depan. Misi pertama akan menguji perisai haba yang boleh digunakan, struktur seperti payung yang digambarkan sebagai evolusi teknologi pesawat ulang-alik yang akan melambatkan dan melindungi kapal angkasa yang bergerak kembali ke atmosfera bumi. Walaupun misi ini akan diuji ketika tidak kembali untuk pensijilan, saya paling baik menggambarkannya sebagai Mary Poppins yang sangat lembut. Yang membolehkan kami lakukan ialah mengembalikan sistem dan muatan yang lebih rapuh
seperti kapal angkasa tanpa merosakkannya, kata Weston. Misi Future 4-star akan dapat mengeluarkan aloi logam, farmaceutical dan chip komputeran kuantum generasi akan datang secara autonomi di dalam bilik bersih atas kapal. Kaedah terbaik pergi ke angkasa lepas adalah menjauhi manusia, kata Weston. Kami kekok, kami boleh terlepas mengendalikan sesuatu, kami boleh menambah perkara pada masa yang salah. Jadi membawa sesuatu ke angkasa lepas dan menjalankannya secara robot membolehkan kami menghapuskan banyak isu tersebut. Syarikat itu berkata platform itu 3U CubeSat berukuran lebih daripada 1 kaki panjang boleh memanfaatkan kuasa microgravity dan vacuum bebas pencemaran untuk penyelidikan dan pengeluaran. Suhu yang hampir sifar mutlak adalah kelebihan besar untuk pembuatan dalam ruang dan boleh membantu menghasilkan qubit, chip yang digunakan oleh komputer kuantum yang sangat sukar untuk dibina dan memerlukan peti sejuk cryogenik yang besar untuk beroperasi dengan betul di bumi. Pencemaran udara di ibu negara India, New Delhi dan kawasan sekitarnya kekal bermasalah dengan pakar dada memberi amaran berhubung peningkatan kes jangkitan paru-paru. Isu itu meningkat khususnya menjelang musim sejuk ketika ketumpatan udara menurun. Selain kelajuan angin yang perlahan turut menyumbang kepada pencemaran udara di bandar itu. Dalam tempoh 24 jam pada Khamis, bacaan Indeks Kualiti Udara Keseluruhan AQI di New Delhi meningkat kepada 354 yang dikategorikan sebagai amat tidak baik, manakala beberapa kawasan lain merekodkan bacaan melebihi 400 dalam kategori teruk. Menurut data Sistem Kualiti Udara serta Ramalan dan Kajian Cuaca, kawasan Dirpur di Delhi Utara mencatat AQI 443 sebagai teruk. AQI berhampiran lapangan terbang IGI pula mencatat bacaan amat tidak baik pada Rabu dengan bacaan 350, manakala kawasan sekitar Universiti Delhi di Delhi Utara mencatat AQI 387. Pada masa sama, hospital di ibu negara India dan kawasan sekitarnya merekodkan peningkatan komplikasi berkaitan pencemaran seperti batuk, sukar bernafas, sesak dada, sesak nafas, sakit tekak, salsema dan keletihan. Pengurusi Institut Pendedahan Dada di Hospital Berhampiran Delhi, Arvind Kumar berkata jumlah pesakit yang dimasukkan ke unit rawatan rapi atau ICU kerana mengidap jangkitan paru-paru dan pneumonia meningkat ketika ini. Kesan jangka panjang pencemaran udara pada otak menyebabkan keradangan teruk pada kanak-kanak akibat toksin daripada pencemaran bagi golongan dewasa yang meningkatkan risiko strok 10 kali ganda, katanya. Suruhanjaya Nasional Perlindungan Hak Kanak-kanak NCPCR pada Selasa dalam satu surat menggesa kerajaan Delhi mempertimbangkan penutupan sekolah sehingga kualiti udara bertambah baik. Menteri Alam Sekitar Delhi Gopal Rai memaklumkan asap kenderaan adalah sumber utama pencemaran udara di bandar itu. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.